Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Roshidah binti Ahmad Din yang memegang kad matrik bernombor 285556. Pada hari ini, kumpulan 9 akan membentangkan tajuk kami yang berkenaan kepelbagaian makanan menjadi perpaduan di Malaysia. Kepelbagaian kaum di Malaysia seperti kaum Cina, India, Melayu dan sebagainya menyumbang kepada kepelbagaian perayaan pada saban tahun. Contohnya Tahun Baru Cina, Deepavali, sambutan Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha dan sebagainya. Setiap kaum juga mempunyai pelbagai jenis makanan dan juga hidangan yang dihidangkan sama ada sewaktu sambutan perayaan maupun sebagai hidangan harian. Kepelbagaian jenis makanan ini bukan sahaja dapat meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat, malah merupakan salah satu aset yang penting dalam negara bagi menyatupadukan kaum di dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Nurul Izzati Elisa binti Muhammad Rashidi, nombor matrik 284781 dan saya akan membentangkan mengenai kepentingan makanan tradisional. Makanan tradisional mempunyai 3 aspek iaitu aspek individu, aspek kemasyarakatan dan juga aspek negara. Dalam aspek individu adalah pembentukan jati diri. Generasi terdahulu telah banyak berkorban untuk mencipta satu resepi yang sempurna dan anak muda perlu mewarisi legasi ini. Yang kedua adalah aspek masyarakat yang mempunyai 2 cabang. Semangat perpaduan dan yang kedua adalah melestarikan negara. Semangat perpaduan adalah cara kita menghormati sesama etnik dan makanan mereka, manakala melestarikan kita punya makanan adalah apabila kita melatih anak-anak kita, generasi muda untuk mengenali makanan tradisional kita daripada mengenali makanan-makanan lain dari negara luar. Aspek yang terakhir ialah aspek negara ini mempunyai 2 bahagian iaitu dari segi ekonomi dan sosioekonomi. Dari segi ekonomi, kita menaik apabila ramai pelancong luar datang ke Malaysia untuk mengetahui keunikan Malaysia yang mempunyai pelbagai etnik. Yang kedua ialah dari segi sosioekonomi. Apabila ekonomi kita telah menaik daripada hasil pelancongan, negara kita Malaysia akan mempunyai modal untuk membangunkan kawasan-kawasan luar bandar dan hal ini akan menaikkan lagi taraf Malaysia dan menarik lagi pelancong dari luar. Hai, selamat sejahtera Miss dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Windy Tiu Xuan Qi. Nombor matrik saya ialah 284848. Saya akan memperkenalkan bagaimanakah makanan harian etnik Cina boleh menjadikan rakyat di Malaysia perpaduan. Makanan tradisional Cina. Pengenalan. Yang pertama ialah pengenalan kepada etnik Cina. Kedua, 3, 4 dan 5 adalah contoh bagi makanan tradisional Cina. Pengenalan etnik Cina. Orang Cina di Malaysia mengikut etnik boleh dibahagikan kepada 7 kumpulan. Sebahagian daripada kaum Cina telah lama dipengaruhi oleh budaya Malaysia dan lain-lain dan membentukkan kumpulan-kumpulan yang baru. Kumpulan baru ini dikenali sebagai Baba Nyonya. Melalui makanan, kita boleh lebih memahami tradisional etnik lain dan juga mempromosikan persatuan rakyat. Kita boleh berkomunikasi dan berkongsikan minat melalui makanan tradisional. Yang pertama, bak kut teh adalah makanan khas China yang popular di Malaysia. Makanan ini mendapatkan perubahan iaitu cikute. Perubahan makanan ini adalah untuk memenuhi atau menarik Muslim Malaysia. Mereka menggantikan daging dengan ayam atau makanan laut, malah mengembangkan bak kut teh vegan. Kedua, nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan juga merupakan makanan tradisional Cina yang sangat popular. Sos cili Hainan merupakan satu keunikan bagi nasi ayam ini. Nasi ayam Hainan ini bukan sahaja dinikmati oleh masyarakat Cina, juga dinikmati dan diterima oleh semua masyarakat. Ketiga, Nyonya Laksa. Laksa adalah simbolik kepada penyatuan kaum melalui makanan.
Laksa berasal dari masyarakat Cina dengan menggunakan rempah ratus India dan ditambah pula dengan herba-herba Melayu. Laksa ini merupakan gabungan masakan Cina dan Melayu. Laksa mempunyai ciri-ciri yang berbeza di seluruh rantau ini. Ia adalah sukar untuk menentukan asal-usul makanan. Semangat perpaduan antara masyarakat dapat diwujudkan melalui pertukaran resepi antara bandar-bandar. Keempat, popiah. Popiah sebenarnya berasal dari Fujian, China. Popiah terdiri daripada dua jenis, iaitu popiah basah dan popiah goreng. Seterusnya, makanan ini telah membawa masuk ke dalam golongan Melayu dan juga golongan India. Pada hari ini, popiah merupakan satu hidangan yang sangat popular di kalangan Malaysia dan terdapat pelbagai jenis dan rasa. Sejahtera, nama saya Lulijan, nama matrik saya ialah 286733 dari kumpulan AH. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan perayaan Cina. Bagi pengenalan, masyarakat Cina bukan sahaja menyambut Tahun Baru Cina, mereka juga menyambut perayaan lain seperti Pesta Tanglong, perayaan Kuih Bulan, Pesta Perahu Naga, dan Festival Yuan Xiao. Setiap perayaan mempunyai sejarah yang tersendiri dan keunikannya. Jadi, terdapat makanan yang tradisional akan melambangkan perayaan tertentu. Makanan perayaan Cina yang pertama ialah Yisang. Yisang juga dikenali sebagai Yuseng. Yisang pada asasnya adalah hidangan salad, terdiri daripada ikan mentah, sayur jeruk, sos istimewa dan perasa berwarna-warni. Setiap bahan di dalam Yisang mempunyai maksud tersendiri. Sebagai contoh, ikan mentah bermaksud kelimpahan sepanjang tahun. Apabila bersedia, semua orang dengan gembira berkumpul dikelilingi hidangan untuk melambungkan lohei setinggi mungkin menggunakan penyepit sambil mendoakan tuah, kemakmuran dan semua perkara baik untuk berlaku pada tahun akan datang. Seterusnya, kuih bulan. Kuih bulan biasanya berbentuk bulat dan makan semasa perayaan pertengahan musim rurut ataupun dikenali sebagai perayaan kuih bulan. Terdapat beberapa inti seperti pes biji teratai, pes kacang manis, pes 5 isi rong dan pes keladi. Corak teks atau pekat yang berbeza akan dicetak pada permukaan kuih bulan. Pada zaman sekarang, terdapat berbagai jenis kuih bulan yang moden dengan berbagai warna dan adunan seperti durian, pandan, oreo keladi dan sebagainya. Semasa menikmati kuih bulan, masyarakat Cina akan minum teh hijau. Hal ini kerana kuih bulan berminyak jadi ramai yang suka makan dengan teh. Walaupun kuih bulan dimodernkan, tetapi masih mengekalkan konsep bulat seperti bulan. Kuih bulan biasanya dimakan oleh keluarga yang melambangkan pertemuan semula dan keharmonian. Selain itu, makanan perayaan Cina yang ketiga ialah tangyuan. Tangyuan adalah makanan berbentuk berbola yang diperbuat daripada tepung pulut. Bentuk dan sebutan tangyuan melambangkan kebersamaan dengan orang tersayang dan pertemuan semula keluarga. Tamparan paling tradisional di dalam tangyuan ialah bijan atau kacang tanah yang dikisar ataupun pes kacang manis. Selain itu, orang kadangkala akan menggunakan pengawet buah-buahan, gula batu, walnut, kelopak mawar atau pes jujubi untuk menghasilkan pes manis. Tangyuan biasanya dimakan pada hari terakhir yang disambut sebagai Festival Yuan Xiao, biasanya dekat Disember. Di samping itu, zongji. Zongji ialah hidangan nasi tradisional Cina yang diperbuat daripada pulut yang disumbat dengan inti yang berbeza dan dibalut dengan daun puluh. Terdapat beberapa inti seperti pes kacang, kacang hijau, kacang merah, kacang kening, kacang soya, sosis telur, itik masin, kacang tanah, berangan, cendawan, udang, daging babi dan sebagainya. Air dimasak dengan mengukus atau merebus. Zongji yang paling biasa dilihat adalah dalam bentuk tetrahedron, silinder atau kon. Zongji adalah makanan festival perahu naga atau dikenali sebagai pesta Tuan U. Umumnya, dipercayai bahawa makan zongji di festival perahu naga adalah untuk mengingati pengayuh besar Qu Yuan. Hal ini kerana Qu Yuan adalah seorang pengayuh, patriotik dan doktor negeri Chu. Akhir sekali, kuih pakor.
Kuih pakor juga dikenali sebagai nian gao. Nian gao ialah makanan bermusim untuk Tahun Baru Cina. Nian gao ialah sejenis kuih yang dibuat daripada beras atau pulut, direbus menjadi beras dan kemudian ditekan atau dikisar menjadi serbuk bersama air. Nian gao merupakan homonim untuk nian gao yang bermaksud bahawa kanak-kanak semakin tinggi setiap tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Hakimi bin Saidi. Nombor metrik 285325. Saya ingin membincangkan tentang makanan harian tradisional masyarakat India. Bagi masyarakat India di Malaysia, mereka terkenal sebagai kaum yang mempunyai makanan tradisional yang unik dan menyelerakan. Makanan harian tradisional masyarakat India adalah bercirikan rempah ratus, herba dan sayur-sayuran. Antara makanan tradisional etnik India yang terkenal di Malaysia adalah tosai, chapati, nasi daun pisang dan yang paling popular ialah nasi biryani. Bukan sahaja bagi masyarakat kaum India, malah kaum-kaum lain yang ada di Malaysia seperti kaum Melayu dan Cina juga tergilakan nasi biryani ini. Bagi saya, makanan harian tradisional masyarakat India mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Akhir kata dari saya, kita perlu pastikan makanan tradisional kaum kita terus terpelihara agar cucu cicit kita dapat menikmatinya juga. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Nur Azriana Najabiti Muhammad Al-Aziz dan nombor metrik saya ialah 286898. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu kepelbagaian makanan tradisional yang ada di Malaysia. Bagi kaum Melayu, terdapat makanan harian dan makanan perayaan. So, bahagian saya ialah makanan harian. Makanan Malaysia melambangkan raya ini yang berbilang kaum. Kepelbagaian makanan menyebabkan perpaduan kaum akan lebih erat dan mencerminkan latar belakang masyarakat yang berbilang kaum. Kepelbagaian kaum di Malaysia mewujudkan kepelbagaian makanan yang boleh dinikmati bersama. Makanan harian tradisional yang pertama ialah nasi lemak. Nasi lemak merupakan nasi yang paling digemari oleh semua etnik di Malaysia. Nasi lemak merupakan nasi yang telah dimasak dengan menggunakan santan kelapa bagi menambahkan rasa lemak pada nasi. Okey, nasi lemak biasanya dihidangkan dengan makanan sampingan seperti telur rebus, ikan bilis, kacang tanah. Nasi lemak juga dimakan dengan hidangan sampingan iaitu air masak merah. Selalunya, nasi lemak ni dijadikan sebagai sarapan pagi. Okey, dalam hal ini, nasi lemak memupuk kekuatan ikatan perpaduan antara etnik di Malaysia. Terusnya ialah kuih muih tradisional. Kuih muih tradisional ini digemari oleh semua etnik di Malaysia. Kuih muih ini sering dijadikan sebagai sarapan dan minum petang. Kuih muih tradisional ini sering dijadikan pilihan untuk majlis kesyukuran. Kuih tradisional yang terkenal di Malaysia ialah seri muka, tepung pelita, kuih koci, lepak pisang, akuk dan banyak lagi. Okey, yang seterusnya ialah tapai. Tapai merupakan pemanis mulut yang dibuat daripada beras pulut. Terdapat dua jenis tapai, iaitu tapai pulut dan tapai ubi. Tapai pulut biasanya lebih digemari kerana rasanya lebih enak. Tapai tidak boleh disimpan dengan lama selepas siap dimasak. Hal ini kerana bagi kekalkan rasa tapai tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati Husna binti Zamri dan nombor metrik saya ialah 287721. Seperti yang kita tahu, setiap kaum mempunyai makanan perayaan. Antara makanan perayaan bagi kaum Melayu adalah ketupat. Ketupat dihidangkan bersama rendang ayam dan rendang daging dan juga dihidangkan bersama serunding ayam dan serunding daging. Untuk pengetahuan semua, ketupat mempunyai pelbagai jenis termasuklah ketupat nasi dan ketupat palas. Lemang juga merupakan antara makanan perayaan kaum Melayu dan turut disajikan bersama rendang. Nasi impit, sate dan kuah kacang pula menjadi hidangan perayaan yang digemari oleh kaum Melayu. Kuih muih yang disajikan adalah kuih bahulu, kuih suji, tart nanas dan semperit, manakala manisan yang disajikan adalah wajik dan dodol. Oleh itu, kepelbagaian hidangan pada musim perayaan akan mengeratkan lagi silaturahim antara kalangan masyarakat dan jiran tetangga. Selamat sejahtera semua. Seterusnya kita akan melihatkan apakah cabaran untuk mengekalkan makanan tradisional. Cabaran pertama adalah cabaran daripada makanan moden. Makanan moden contohnya ada McDonald's, KFC, Pizza Hut dan lain-lain. Berbanding dengan makanan tradisional, makanan moden lebih menarik minat golongan remaja pada masa kini. Kerana jika dibandingkan dengan makanan tradisional, makanan moden mempunyai berbagai jenis dan berbagai rasa. Seterusnya, cabaran adalah cabaran daripada negara maju.
Golongan remaja sering terpengaruh dengan negara maju melalui media massa. Kebanyakan golongan remaja mengingatkan bahawa barang dari negara maju mestinya lebih berkualiti dan lebih mulia berbanding dengan barangan tempatan. Selain itu, cabaran untuk mengekalkan makanan tradisional adalah cabaran daripada anak waris tidak begitu berminat untuk belajar memasak. Anak waris sekarang sibuk dalam pelajaran di sekolah atau pekerjaan sendiri dan ingatkan makanan tradisional tidak akan menjadi satu keuntungan kepada mereka. Hal ini menjadikan anak waris tidak begitu berminat untuk belajar memasak makanan tradisional. Dan di samping itu, cabaran dalam mengekalkan makanan tradisional adalah cabaran dari segi harga. Harga makanan tradisional semakin meningkat menjadi satu isu kepada mengekalkan makanan tradisional kerana ia menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk beli dengan harga yang begitu mahal. Keempat cabaran itu adalah cabaran untuk mengekalkan makanan tradisional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Anis, memegang nombor metrik 284959, ingin membentangkan tentang langkah-langkah untuk mengekalkan makanan tradisional di Malaysia. Antara langkah-langkah untuk mengekalkan makanan tradisional di Malaysia ini ialah dengan mewujudkan inovasi dan kreativiti dalam menghasilkan makanan tradisional. Makanan tradisional ini boleh diubah suai kepada cita rasa yang lebih moden supaya lebih dapat diterima ramai. Sebagai contoh, kuih bahulu dihasilkan dengan pelbagai jenis perisa seperti perisa pandan supaya generasi-generasi muda lebih tertarik dengan makanan tradisional ini. Selain itu, makanan tradisional ini juga boleh dipromosikan dalam media massa. Sebagai contoh, media elektronik dan media cetak boleh digunakan untuk mewawarkan kepada masyarakat di luar sana tentang kewujudan makanan tradisional ini. Sebagai contoh, mereka boleh mempromosikan makanan tradisional ini dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Kehadiran teknologi yang canggih ini telah memudahkan kita untuk mewawarkan tentang kewujudan makanan tradisional ini di seluruh negara. Di samping itu, kita juga boleh mengadakan festival makanan tradisional. Melalui festival makanan tradisional ini, kita akan dapat mewawarkan kepada masyarakat ramai, terutamanya golongan generasi muda, tentang kehadiran makanan tradisional ini. Melalui festival makanan tradisional ini juga kita dapat mengenali makanan-makanan tradisional kaum lain seperti kaum Cina, kuih bulan, kaum India, thosai, manakala kaum Melayu pula ialah nasi lemak dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dalam usaha untuk mengekalkan makanan tradisional ini. Sebagai ibu bapa, mereka hendaklah mendidik dan memperkenalkan makanan tradisional ini kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak ketinggalan zaman. Pada musim perayaan pula, mereka boleh mengajak anak-anak mereka untuk menyediakan makanan-makanan tradisional ini supaya mereka lebih dekat dengan makanan tradisional ini berbanding makanan moden. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama untuk memperkenalkan makanan-makanan tradisional ini kepada masyarakat, terutamanya golongan generasi muda supaya mereka tidak ketinggalan zaman dan supaya mereka mengenali makanan tradisional ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa semua pihak hendaklah berganding bahu dalam meningkatkan perpaduan negara Malaysia dengan menyokong kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia. Diharapkan dengan kepelbagaian jenis makanan ini akan dapat dijadikan sebagai pemangkin perpaduan penduduk negara ini bagi menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di negara ini. Sekian, terima kasih.